Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kerana sekali lagi dapat berjumpa dalam rancangan Ramadan Booster oleh Ismail Jordan. Sedar atau tidak, kita telah pun memasuki 10 malam yang terakhir. Adakah kita telah memanfaatkan Ramadan yang telah berlalu hari-hari sebelum ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya antara cara untuk kita lebih menghayati Ramadan ini adalah dengan mengambil ibrah atau pengajaran daripada peristiwa-peristiwa terdahulu yang telah berlaku dalam bulan Ramadan. Dan suka untuk saya kongsikan pada hari ini mengenai sebuah peristiwa, iaitu Perang Ain Jalut. Ain Jalut merupakan perang yang telah berlaku pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah di Ain Jalut, Palestin. Sebelum berlakunya perang ini, umat Islam telah mengalami kejatuhan apabila kerajaan Khilafah Abbasiyah di Baghdad telah dijatuhkan oleh tentera Mongol yang diketuai oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masihi ataupun 656 Hijrah. Umat Islam telah mengalami kemunduran dan kejatuhan kerana tidak mampu untuk bangkit semula melawan tentera Mongol tersebut. Sehinggalah munculnya seorang sultan bernama Saifuddin Qutuz yang telah menaiki tahta di Mesir pada waktu itu. Antara langkah awal yang telah dilakukan oleh beliau adalah menyatukan semula umat Islam di Mesir dan Syria yang berpecah pada waktu itu. Peristiwa menarik juga yang telah berlaku adalah ketika mana umat Islam mengalami masalah kewangan untuk menghadapi tentera Mongol. Saifuddin Qutuz telah memanggil para pembesar untuk bermesyuarat dan beliau telah mencadangkan agar kutipan dilakukan kepada rakyat jelata untuk menampung kos peperangan tersebut. Cadangan beliau telah disangkal oleh Mufti Mesir pada waktu itu, Syekh Izzuddin Abdul Salam, yang telah memfatwakan agar semua pembesar mengeluarkan harta mereka dulu sebelum meminta kepada rakyat jelata. Dan fatwa itu telah disambut baik oleh semua pembesar dan juga rakyat. Akhirnya mereka berjaya menyelesaikan masalah kewangan itu dalam masa yang singkat. Satu perkara yang mengejutkan juga adalah Saifuddin Qutuz telah mengarahkan tentera umat Islam supaya keluar menyerang tentera Mongol di Palestin dan bukannya bertahan di Mesir. Dan akhirnya pada bulan Syakban 658 Hijrah, tentera umat Islam telah bergerak menuju ke Palestin untuk menyerang tentera Mongol. Dan setelah berlaku siri peperangan yang dahsyat, akhirnya pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah, umat Islam telah berjaya mengalahkan tentera Mongol yang setelah selama 40 tahun menjajah tanah umat Islam pada waktu itu. Ibrah utama yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan kebangkitan umat Islam. Ahmad Rashid menyebut dalam Al-Muntalaq bahawa punca utama kejatuhan Khilafah Abbasiyah adalah kelemahan jati diri dan kepincangan yang berlaku dalam umat Islam. Saifuddin Qutuz telah mengambil langkah untuk menyatukan semula umat Islam dan mengembalikan jati diri umat Islam dalam persediaan untuk mengalahkan tentera Mongol. Kita lihat pada zaman kita ini, setelah 89 tahun umat Islam mengalami kejatuhan khilafah, umat Islam pada waktu ini memerlukan perkara yang sama, iaitu memerlukan penyatuan semula umat Islam dan juga memerlukan pembinaan jati diri untuk membentuk semula peribadi-peribadi yang boleh membangkitkan semula umat Islam ini. Jadi, sama-samalah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kebangkitan umat Islam dengan kita mengubah diri kita dan berkekalan dengannya hinggalah selepas Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.